بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Pertamanya para penonton yang dihormati sekalian, salam Ramadanul Karim yang kita akan mula sambut besok insya-Allah. Moga-moga Allah memberi peluang dan kesempatan untuk diri kita berramadan insya-Allah dalam kehidupan kita. Dan syukur pada Allah kerana Allah masih lagi mengurniakan dalam hidup kita ini saat-saat yang sebegini. Antaranya saat untuk kita belajar dan kita menambahkan ilmu pengetahuan kita dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kita masih lagi dalam membicarakan perkara-perkara yang mesti kita masukkan dalam jiwa kita ataupun dalam hati kita ini, perkara-perkara yang mesti berterusan dalam kehidupan kita untuk kita sentiasa mengekali dalam jiwa kita ini. Kerana kita semua maklum bahawa apabila kita menjadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dalam keadaan diri kita ni diuji dengan ujian-ujian yang banyak. Antara ujian yang perlu kita lalui ialah ujian hati, ujian dalaman yang mesti kita tak dapat tidak untuk diri kita sentiasa berhadapan dengan ujian-ujian sebegini. Apa ujian dalaman dalam hidup kita ini? Antaranya ujian yang disebut dengan kita masuk dalam jiwa kita ini perasaan-perasaan buruk, keji dan perasaan-perasaan yang tak baik. Islam diajar dalam hidup kita ni untuk kita memastikan diri kita ni sentiasa dalam keadaan yang hati kita, jiwa kita, perasaan kita ni sentiasa berfokus untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada di kalangan kita ni dalam jiwa kita campur aduk dalam jiwa kita ni perasaan-perasaan yang buruk ataupun perasaan-perasaan yang bercampur dalam hidup kita. Tetapi perasaan kita ni mesti berfokus dalam hidup kita ni. Antaranya kita diajar supaya kita menjadi orang yang ikhlas. Jangan kita menjadi orang yang ujub ataupun kita menjadi orang yang riak. Ni perbincangan kita sebelum daripada ni panjang dalam membicarakan tentang tajuk ini. Antaranya lagi kita diajar supaya sentiasa dalam keadaan pada diri kita ni, dalam diri kita ni sentiasa yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan tawakal dalam diri kita. Jangan banyak dalam hidup kita ni bergantung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang kita bincangkan pada kali ini ialah tajuk mengenai bagaimana kita nak meneruskan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta kepada Allah ni merupakan satu keutamaan dalam hidup kita. Kerana cinta inilah yang menyebabkan kita boleh solat. Kerana cinta inilah yang menyebabkan kita boleh puasa. Kalau kita tak ada perasaan cinta ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin menyebabkan kita buat sambil lewa dalam hidup kita. Sembahyang kita sambil lewa, kemudian puasa kita puasa dalam keadaan yang hambar dan kosong. Kemudian dalam masa yang sama juga pada diri kita tidak rasa manisnya dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baru sebut pada pengajian yang sudah, ialah kita sebut sebab yang pertama yang menyebabkan kita dapat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang pertama ni ialah
yang kita mestilah mencintai dan kita mestilah sentiasa dalam keadaan yang melihat diri kita. Yang menyebabkan bila kita tengok dan kita pandang pada diri kita, lama-lama kecintaan kita kepada Allah ni semakin membuah dan menghasil dalam jasad kita. Ni yang pertama lah, pada minggu yang sudah kita sebutnya. Hari ni kita sambung sebab yang kedua. Sebab yang kedua dalam hidup kita mencintai Allah, iaitu mencintai orang yang telah berbuat baik. Yang kedua ni, yang pertama dahulu, bagaimana kita nak mencintai Allah, kita tengok diri kita, kita pandang diri kita. Yang kedua hari ni ialah kita melihat orang yang telah berbuat kebaikan. Seorang yang sudah meringankan orang lain dengan memberi harta yang diperlukan oleh orang yang menghajatkannya, serta berbicara secara lemah lembut kepadanya. Juga mengulurkan kedua tangannya untuk memberi bantuan, bahkan berusaha bersungguh-sungguh untuk menolongnya. Ni cara pada diri kita. Ataupun berdaya upaya mencegah musuhnya yang hendak melakukan kejahatan. Kita tengok pada orang lain pula. Pandang pada orang lain. Orang lain apa dia? Orang lain ni sentiasa dalam keadaan yang berusaha melakukan kebaikan, mencegah melakukan kemungkaran. Orang yang jenis demikian, yang berusaha mencegah musuhnya yang hendak melakukan kejahatan, pula menghadapi musuh orang yang ditolongnya tadi dengan jalan menolak keburukan yang sengaja atau berbuat kezaliman ataupun keburukan yang lain. Malah diri tegak dan bergerak untuk menjadi perantara memperolehkan bahagian haknya serta tujuan yang diidam-idamkan untuk dirinya sendiri atau untuk anak-anak ataupun keluarganya. Sudah tentu orang yang berbuat baik kepadanya itu dicintai oleh yang diberi bantuan dan pertolongan tadi. Tuan kita ni ajar demikian. Keadaan semacam ini sudah dapat dipastikan apa yang dihuraikan di awal itu adalah antara sesama manusia, yakni sesama makhluk Allah. Kemudian bagaimana apabila orang menolong dan bantu itu adalah zat yang maha kuasa. Kita tengok orang yang sentiasa berbuat kebaikan ini, kadang-kadang dalam hidup dianya dalam keadaan yang membantu adalah zat yang maha kuasa. Dengan mata kepala sendiri, ia mengetahui dan menyedari bahawa tiada seorang pun yang dapat berbuat lebih daripada apa yang diterangkan itu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maksudnya dia sentiasa dalam keadaan yang melihat orang yang ada amar ma'ruf dan nahi munkar, maka dia akan kenal siapa Allah dalam hidup dia dan dia mula mencintai Allah. Tengok ada orang yang kan bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, orang yang hidup dia dalam keadaan yang sentiasa dianya mencegah kemungkaran. Kita tengok kenapa dia buat, untuk apa dia buat. Kadang-kadang kan tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok orang yang menolong orang. Bila orang yang menolong orang ni kan, misal contohnya, bila dia tolong orang ni, kalau kita tanya kenapa yang dia dapat, kita tanya dan di kalangan kita, kadang-kadang dia nak dapat, yang dia dapat ialah kejian. Kadang-kadang demikian. Ada yang dapat yang disebut dengan apa dia? Bukan dapat pujian pun, dapat kejian. Kita tolong orang. Tapi kenapa juga dia buat juga demikian? Jawabnya kerana dia mencintai Allah. Itu hebatnya orang yang jenis demikian. Cuba kita perhati orang yang mencegah kemungkaran. Bila kita tengok orang yang mencegah kemungkaran, manfaat apa dia dapat daripada dia mencegah kemungkaran tadi? Maka lama-lama kita akan dapati rupa-rupanya di sebalik dia mencegah kemungkaran itu, tanda apa dia? Tanda dia sedang mencintai Allah. Bila dia mencintai Allah, maka dalam keadaan sedemikian rupa, dia akan dapat pencegahan yang disebut dengan manusia mula dalam keadaan yang demikian. Manusia ni, dianya untuk mencegah, dia akan rasa dapat manisnya kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, maka seorang yang mengetahui dan bermakrifah dengan kemakrifatan yang sebenar-benarnya, pastilah ia mengerti bahawa yang berbuat kebaikan yang tiada taranya tadi ialah Allah Azza wa Jalla belaka. Ini orang yang hidup dalam keadaan yang dia benar-benar dia mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang kan kita tengok orang sekarang ni, orang kita ni asyik, kadang-kadang orang buat baik pun dia keji juga. Dia kena keji juga orang yang berbuat baik. Kenapa orang berbuat baik kena keji? Kita kata sepatutnya orang yang berbuat baik ni jangan dikejilah.
kita mestilah sama-sama memberi sokongan dan dokongan. Kita jawab bagi pihak orang yang berbuat baik itu. Kita akan kata apa dia? Sebenarnya dia terlampau kuat mencintai Allah. Bila dia kuat mencintai Allah, dia nak kepada pujian, dia bukan peduli pada kejian-kejian manusia, tapi yang dia harap ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dia. Demikian juga orang yang mencegah kemungkaran. Kadang-kadang orang bukannya orang puji dia, tak. Orang keji dia. Dia mencegah kemungkaran. Kena keji juga yang mencegah kemungkaran ini. Kita sebut, kenapa dia tak peduli kejian-kejian tadi? Orang keji pun dia tak peduli. Jawabnya kerana dia letak Allah menjadi keutamaan dalam kehidupan dia. Wala yakhafuna laumata laim. Dia tak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Kadang-kadang kan kita ni begitulah dalam hidup kita ni. Waktu mana kita berbuat baik, orang tak puji. Tapi waktu mana kita mencegah kemungkaran, orang keji kita. Kita mencegah kemungkaran, orang keji kita. Pelik kita dalam hidup kita kadang-kadang demikian. Sebenarnya kita jangan pelik benda demikian. Kerana itu ujian yang Allah jadikan. Nak tengok setakat mana di kalangan kita ni, bila kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian sama ada dipuji ataupun dikeji, setakat mana kekuatan dalam diri kita untuk kita ni nak melawan keadaan demikian untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehidupan orang mukmin. Mengenai macam-macam kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah Taala kepada seluruh hamba-Nya itu, rasanya tidak perlu lagi dihitung berapa jumlahnya. Kalau nak kira banyaknya nikmat yang Allah bagi pada kita, tak terbilang banyaknya nikmat. Sebab Allah Ta'ala memang tidak dapat dibatasi dengan cara pembatasan yang bagaimana juga sifatnya. Ini tepat seperti yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Allah sebut, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang, nak hitung nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kamu, nescaya tak terhitung dan tak terbilang banyaknya nikmat tadi. Tetapi kami hendak meringkaskan saja dalam perbincangan kita ini untuk menjelaskan bahawa ihsan ataupun berbuat kebaikan itu dari para manusia itu sebetulnya hanyalah sebagai kata majaz. Hanya kata ihsan yang ada pada manusia ni sebagai majaz ataupun pinjaman saja. Kerana kalau dilaksanakan dengan sesungguh-sungguhnya, tentu tidak mungkin ada dan tidak dapat terlukis dalam hidup kita. Mengapa demikian? Kerana hanya Allah Ta'ala jualah yang dapat melakukan ihsan tersebut. Sedang manusia hanyalah sebagai pelaksana daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla itu. Marilah kita memberi perumpamaan dalam hal ini, iaitu misalkanlah seorang itu memperolehi berbagai macam-macam kenikmatan sampai bergudang-gudang jumlahnya. Contoh yang mudah. Kemudian ia dapat membelanjakan hartanya tadi untuk apa yang ia kendaki. Misalnya kalau ada orang yang Allah bagi banyak sungguh rezeki dia. Dia nak belanjakan ke arah mana? Dalam hidup dia. Rezeki dia yang banyak-banyak ni sebenarnya dia nak bagi pada siapa? Nak buat untuk apa dalam hidup dia? Mungkin sekali kita akan mengira bahawa ihsan yang dilakukan olehnya tadi betul-betul atas kehendak dirinya sendiri. Perkiraan semacam itu jelas salah dan keliru. Sebab yang orang tersebut hanya dapat membuat kesempurnaan dalam perbuatan baiknya tadi. Apakah hal itu dilaksanakan dengan harta? Atau sebab ia menguasai harta tadi? Atau sebab adanya pendorong yang menyebabkan berbuat kebaikan dengan menyerahkan hartanya kepada orang yang diberi tadi? Tuan-tuan faham ke tak faham tu? Cuba untuk dalam bab ni tuan-tuan kena renung sekejap. Kena renung sekejap dipanggil demikian. Kenyataan ialah adanya suatu pertanyaan. Siapa sebenarnya yang menganugerahkan kenikmatan ini? Kita kena tanya. Yang jadi kaya raya ni siapa? Yang bagi pada seorang. Yang kalau banyak harta dia tadi, banyak tu dia nak guna untuk apa? Pada diri dia demikian. Sehingga ia menjadi makhluk yang baik. Yang jadi pemurah, dia boleh bagi rezeki dan sebagainya. Suka menderma hartanya. Yang jadi dia boleh derma harta dia ni, siapa yang bagi harta dia pada diri dia? Kalau kita menung sikit daripada situ, lalu kita nampak Allah
yang sepatutnya kita cintai dalam diri kita. Siapa pula yang menciptakan harta yang dimiliki olehnya? Siapa pula yang memberi harta yang dimiliki olehnya? Juga siapa pula menciptakan ia menjadi berkuasa? Siapa yang memberi kepada diri dia untuk dia jadi Perdana Menteri, untuk dia jadi menteri, untuk dia... Siapa yang memberi perkara demikian? Ramai mana orang yang nak jadi Perdana Menteri tak jadi Perdana Menteri kan dalam hidup kita. Ramai mana orang yang nak kepada menjadi kedudukan tertentu tapi tak dapat. Siapa yang memberi kalau tidak Allah? Yang ni yang dalam sebab yang kedua ni, cuba tengok nikmat-nikmat yang ada pada orang. Nikmat-nikmat yang ada pada orang tu, siapa yang memberi nikmat-nikmat tadi? Termasuk dengan diri kita lah. Segala apa yang ada pada orang tersebut, bila kita tengok Allah, orang tu Allah bagi nikmat banyaknya, orang tu Allah bagi rezeki dia begini, orang ni Allah naikkan kedudukan dia begini, lalu lahirlah perasaan yang kedua. Pada sebab yang kedua ni, kita mula mencintai Allah. Ni maksud Tuhan kita ni. Mempunyai kehendak baik. Orang-orang demikian kadang-kadang nak berbuat baik. Siapa yang bagi? Dan siapakah yang memberi dorongan untuk melaksanakan ihsan tadi? Yang dia jadi baik tadi, siapa yang memberi dan menganugerahkan pada dia? Kalau tidak Allah. Siapakah pula yang membuat kegembiraan dan kegemaran pada orang-orang tersebut? Yang timbul pada orang ni, perasaan dia nak tolong, perasaan dia nak berbuat benda. Siapa yang buat demikian kalau tidak kerana Allah? Sehingga memberikan hartanya kepada orang yang disukai lalu diberi. Siapa yang demikian? Siapa pula yang meletakkan dalam jiwanya untuk berbuat baik dan selanjutnya menyedari bahawa kebagusan yang akan diperolehi nanti untuk agama, dunia dan akhiratnya. Tuhan kita dia suruh kita menung, tengok orang yang dapat nikmat dalam hidup kita. Orang yang dapat nikmat, orang-orang yang dapat nikmat ni sebenarnya tanda dia dapat nikmat tu siapa yang bagi. Kita tengok rumah orang besar misal contohnya. Kadang-kadang kita tengok orang naik kereta mewah misal contohnya. Kadang-kadang kita tengok orang yang berkuasa tinggi kedudukan dia. Kalau kita tanya siapa yang bagi benda yang demikian? Ya senang ceritanya Allah dia panggil. Bila kita tengok Allah, selayaknya kita nak cinta orang tu ke kita nak cinta Allah? Perlulah kita cintai Allah, kan Allah lah yang memberi pada seorang. Segala benda yang ada pada orang ni, siapa yang memberi pada dia? Tentu Allah. Oleh kerana demikian, mengapa kita nak cinta dia? Kenapa kita tak cinta Allah? Allah yang memberi. Itu diajar oleh Tuhan kita ni. Bagaimana untuk kita mencintai Allah? Tengok nikmat-nikmat yang dimiliki oleh setiap di kalangan kita. Bahkan apa jua dalam hidup kita yang kita dapat nikmat-nikmat ini, siapa yang beri dalam hidup ni? Kalau tidak Allah yang menganugerahkan dan memberi kepada kita nikmat-nikmat tersebut. Disebabkan kelakuan ihsannya itu, andai kata semua itu tidak diberikan kepada orang tadi, nescaya ia tidak dapat berbuat apa-apa kan? Kalau kadang-kadang kita tengok orang yang dia ni bagus, dia ni dalam keadaan yang suka menolong, membantu, mencegah perkara yang mungkar ni, semua ni datang daripada mana? Kalau tidak datang daripada anugerah Allah kepadanya. Jadi nak sebut Tuhan kita ni ajar, kamu jangan cinta pada dia, kamu cinta pada Allah. Dia tu dapat berbuat baik itu datang daripada mana? Datang daripada Allah. Segala benda Allah yang bagi. Oleh kerana Allah yang bagi, tergerak dan terdorong dalam hidup dia untuk nak berbuat benda yang kebaikan. Lalu oleh demikian, kamu diajar supaya apa dia? Kamu diajar supaya mulalah dalam diri kamu untuk mencintai Allah, bukan mencintai manusia itu sendiri. Bahkan sebutir harta pun tidak mungkin ia dapat diberi, dia tidak dapat memberikan. Jadi jelaslah bahawa Allah Ta'ala jualah yang menggerakkan hatinya untuk memiliki pendorong untuk berbuat ihsan dalam hidup seorang. Kadang-kadang kan kita tengok seorang ayah yang dia bertungkuh lumbung, berpeluh, meletih kat luar cari rezeki, kemudian dia pulang-pulang bagi pada anak dia. Bila dia bagi pada anak dia makan, keluarga dia makan dalam hilai tawa, jangan terima kasih kepada ayah ni, tetapi berterima kasihlah dan mencintailah Allah dalam hidup kita. Cinta kepada Allah tu keutamaan. Nampak? Siapa yang menggerakkan hati ayah ni?
yang pergi buat kerja, yang bersusah payah untuk bawa balik rezeki, bawa balik bagi makan pada anak-anak dan keluarga ni. Kalau tidakkan Allah yang menjadikan demikian. Oleh demikian, sebab inilah yang menyebabkan layaknya kamu mencintai Allah. Baru tuan-tuan boleh faham sikit kan tajuk yang kita bincangkan ini. Kadang-kadang orang kita ni, dia nampak yang memberi itu. Dia tak nampak yang paling utama. Yang lebih utama dipanggil demikian. Anda ingat ni Imam Ghazali sebut, dia kata kadang-kadang kan kita ni jangan jadi macam anjing yang berada dalam rumah orang kaya. Anjing yang berada dalam rumah orang kaya ni, Imam Ghazali kata apa dia? Macam mana? Anjing ni, orang kaya ni, dia sebenar pemilik rumah ni. Tapi waktu mana dia pemilik rumah ni, dia tak bagi makan direct pada anjing tu, tapi dia bagi kepada apa dia? Dia bagi seorang budak untuk menjaga anjing dia, membela anjing dia tersebut. Ada seorang khusus untuk menjaga anjing ni. Jadi tiap-tiap hari budak ni akan bagi makan. Yang akhirnya anjing ni dia nampak budak ni yang bagi. Dia tak nampak tuan yang lebih utama. Tuan rumah ni sendiri. Jadi dia rapat. Anjing ni rapat dengan budak ni. Dia tak nampak yang besar ialah tuan rumah ni. Apabila tuan dia turun jalan-jalan sekali, jumpa dengan anjing ni, disalaknya oleh anjing tadi. Anjing tu jadi salak. Tapi kalau budak tu datang, anjing ni mengelus-ngelus tu badan dia. Imam Ghazali kata, kamu jangan jadi macam anjing tu, jangan. Dalam hidup ni, kita jangan jadi macam sebagaimana anjing yang jenis demikian. Yang jenis tak kenal tuan, jangan. Tapi biar hidup kita ni, biar kenal siapa dia Allah. Sehingga kan kecintaan kita ni bukan kepada yang memberi pertolongan, berbuat baik, kemudian mencegah benda yang mungkar tu saja, tidak. Tapi kecintaan kita yang sebenar ialah untuk milik Allah SWT. Tengok nikmat-nikmat yang ada pada dia sehingga tergerak untuk dia melakukan perkara-perkara yang ihsan. Dan Allah pula yang memantapkan hatinya menjadi manusia yang sedar. Tuan kita sebut demikian. Allah lah yang memantapkan hatinya untuk menjadi manusia yang sedar, lalu memahami bahawa kebaikan dirinya, baik dalam urusan agama, dunia dan akhirat, adalah terletak dalam penyerahan harta untuk hal-hal yang berupa kebaikan. Namun begitu, apakah amalan semacam itu tumbuh daripada dirinya sendiri? Yang dia jadi berbuat baik itu, kadang-kadang tumbuh daripada diri dia sendiri ke? Sama sekali tidak. Sebenarnya manusia yang berbuat ihsan itu hanyalah kerana terpaksa atau terdesak jiwanya hingga ia sendiri tidak dapat mengelak kemahuan hatinya sendiri yang menyuruh demikian, dan tidak mungkin menyalahi ataupun enggan melakukannya. Hati kita ni tergerak-gerak. Macam tuan-tuan nak buka ni, yang dipanggil nak tengok dalam internet, nak tengok dalam Facebook, nak tengok dalam YouTube dan Instagram ni. Tuan-tuan sendiri ke yang nak buka ni? Tak. Allah menggerakkan. Allah tolong gerakkan. Bukalah bila dengan notification dalam handphone tuan-tuan, ataupun tuan-tuan dah tahu dah jadual. Tuan-tuan di waktu tersebut, tuan-tuan tergerak sendiri pada diri kita ni, untuk kita ni tergerak tersebut. Siapa yang menggerakkan hati kita ni? Allah, dia panggil. Jadi layaklah kita ni mencintai Allah, kerana Allah lah yang menggerak untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan kita ini berterusan. Allahu Akbar. Pemurahnya Allah dengan diri kita. Macam kita bangun tahajud malam. Kadang-kadang kan ada orang cerita, di kalangan kita cerita, kadang-kadang ustaz, saya pukul 3 pagi je mesti terbangun sendiri. Yang kita terbangun sendiri itu, adakah kerana kita ataupun kerana Allah? Allah yang memberi pada diri kita. Allah yang menggerakkan kita. Allah hantar malaikat. Allah sebut ada malaikat kejutkan orang ni bangun. Setiap pukul 3 pagi terbangun pada diri kita. Bangun dalam hidup kita ni, bila kita bangun pada diri kita ni, lalu kita kena sebut apa dia? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kerana apa dia? Kerana ramai lagi orang yang tidur tak bangun-bangun. Orang yang tidur tak bangun-bangun ni, tanda apa dia? Tanda dalam keadaan yang dia ni tidak digerakkan oleh Allah. Bila kita tengok demikian, lalu kecintaan kita ni jangan cinta pada yang kena tu, tapi cintalah kepada Allah. Itu cara demikian. Kerana Allah lah yang menggerakkan
keadaan amalan ini menjadikan diri kita ni semakin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau demikian itu keadaannya, lalu zat yang memaksanya, yang memerintah dan menguasai serta memberikan dorongan untuk menumbuhkan rasa keinginan melakukan itu, bahkan zat yang maha perkasa agar orang tersebut melaksanakannya. Maknanya Allah yang memberi pada seorang tersebut. Adapun tangan orang tadi hanyalah sebagai perantara belaka untuk menyampaikan perbuatan ihsan pada orang yang dikendaki untuk diberi. Adapun yang memberi ni, tangan ni ialah perantara dipanggil. Kita buat contoh sekarang ni kan, saya, kemudian ramai lagi lah ustaz-ustaz yang lain yang kadang-kadang memberi, bagi nasi bungkus, bagi yang disebut dengan apa dia, kita buat contoh, bagi ikan-ikan, bagi makanan-makanan, bagi pek-pek untuk berbuka puasa dan sebagainya. Sebenarnya yang bagi melalui tangan kita ni perantara dia panggil. Jambatan saja untuk nak sampai. Yang sebenarnya yang bagi ni siapa dia? Allah dia panggil. Allah yang bagi, Allah yang menggerakkan hati tuan-tuan untuk masukkan dalam akaun, misal contoh, masukkan duit dalam akaun bank. Kemudian lepas pada tersebut sampai sumbangan ini, dan kita ambil duit ini, kemudian kita sampai. Yang kita ambil ni, yang jadi kita buat baik ni, datang daripada mana? Bukan datang daripada diri sendiri. Datang daripada Allah. Maka, Allah lah yang layak dicintai. Bukannya manusia yang layak selayaknya untuk dicintai. Sehari dua ni kan ada orang kecam. Bila ada ustaz-ustaz yang melakukan perkara kebaikan. Dia kata tak perlu tunjuk. Ada orang kecam macam-macam gaya. Itu pandangan dia lah. Tapi ustaz ni, bila dia buat benda-benda yang sedemikian rupa tersebut, dia buat tu kerana apa dia? Jadi yang dia nak buat benda demikian. Jawabnya kerana Allah lah yang menggerakkan ustaz-ustaz ni yang berbuat benda-benda yang sedemikian rupa. Kebaikan-kebaikan yang ada. Tu sebab tu Islam dia ajar. Lalu tangan-tangan ustaz ni perantaraan dia panggil. Perantaraan je. Ada yang diberi, tak bagi ada. Ada yang orang yang diberi, kemudian dengan dia bagi tu, dia bagi lebih lagi. Bukan daripada orang yang bagi je, tapi dia ambil daripada duit-duit dia sendiri. Dia bagi, dia sumbang, dia infak dan sebagainya. Allahu Akbar. Kita ni pelik orang kita. Dia nampak diri dia tak nampak Allah yang di sebalik tersebut. Itulah zat yang maha tunggal dalam masalah kedermawanan. Yang jadi demikian, Allah lah yang selayaknya dalam kedermawanan melakukan kebajikan. Dalam melakukan kebajikan ini, memberi siapa pun untuk selama-lamanya. Allah segala-galanya. Jadi nampak Allah lah. Bila kamu caci maki pada orang yang memberi ni, artinya kamu sedang mencaci maki Allah. Senang bahasanya. Lepas tu kita kata, jangan keji orang yang melakukan kebaikan. Dahlah kita tak boleh melakukan kebaikan, kita keji pula orang melakukan kebaikan. Bila kita keji orang melakukan kebaikan, maknanya apa dia? Maknanya kita ni mencaci maki Allah. Senang bahasanya demikian. Kena ingat betul-betul dalam diri kita. Ni Tuan kita ni ajar demikian. Bila kita ni bagi sokongan pada orang yang melakukan kebaikan, apa saja orang melakukan kebaikan, yang dia buat salah tu adalah manusia takkan nak sempurna semua. Yang dia ada salah, tapi jangan nampak yang dia salah tadi, tapi nampak yang baik dia. Nampak yang baik dia tadi. Besarkan yang baik. Maka pahala kita ni akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasar pada apa dia? Kita mencintai Allah. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membuka hati orang ni untuk nak melakukan perkara-perkara kebaikan ini sendiri. Senang ke susah tuan-tuan nak buat kebaikan ni? Susah tuan-tuan. Tak mudah. Orang kita jauh lebih senang nak buat benda yang jahat dibandingkan nak buat benda yang taat, dia panggil. Dalam hidup kita ada dua pilihan, nak buat jahat, nak buat taat. Dalam hidup kita, yang nak buat yang taat ni jauh lebih payah dibanding dengan nak buat yang disebut dengan kejahatan. Nak buat jahat, orang kita lagi senang dalam nak melakukan kejahatan. Lepas tu ramai orang yang tak semayang dibandingkan dengan orang semayang. Ni besok nak masuk bulan Ramadan, besok ni kita nak masuk puasa ni. Senang ke nak puasa? Tak senang, tak mudah. Ramai mana orang kita tinggalkan puasa, kemudian orang kita tak boleh nak jaga puasa. Kerana apa dia? Dia buat alasan gastrik lah. Esok ramai ni dia akan mula jadi gastrik, dia panggil. Esok ramai lah orang nak cari jalan untuk dia nak makan seorang-seorang dalam rumah. Ini punca apa?
punca kerana dia tidak ada kekuatan untuk dia mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membuka diri mereka untuk melakukan kebajikan, mendorong. Tuan-tuan, saya nak cerita juga contoh saya sendiri lah. Kalau saya fikir seorang-seorang kan, buat apa nak susah payah buka sekolah tahfiz? Buat apa nak membebankan diri? Lebih baiklah saya ni duduk, misal contohnya, buat apa kita nak berintimak dengan gerakan Islam, masuk terlibat dengan gerakan Islam. Kita kata, kalau kita nak fikir seorang-seorang dah dalam hidup kita ni, kalau kita fikir seorang-seorang dalam diri kita, tentu kita kata lebih baiklah kita duduk seorang-seorang, jaga keluarga, kemudian jangan peduli pada orang dan sebagainya. Tapi kenapa kita jadi nak buat juga benda-benda demikian? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mendorong jiwa-jiwa orang tertentu. Yang ni kamu kena buat, yang ni buat. Wahai Ahmad Dasuki, kamu buat yang macam ni kalau kamu nak syurgaku. Yang menyebabkan kita ni rasa Allahu Akbar. Kadang-kadang termenung seorang-seorang. Tiap-tiap bulan kita perlu lebih kurang 400,000 misal contoh. 400,000 untuk nak jaga yang disebut dengan sekolah tahfiz ini sendiri. 10 tahun kita buat kerja yang demikian. Macam mana kita nak dapat demikian? Kalau tidak kerana Allah yang mendorongkan diri kita, Allah yang menguatkan jiwa kita. Benda-benda kebaikan ini datang daripada mana? Datang daripada Allah. Dia panggil Allah yang membuka hati untuk melakukan kebajikan, memberikan siapa pun untuk selama-lamanya. Allah yang buka. Allahu Akbar. Kita pun kena rasa alhamdulillah, syukurnya pada Allah. Allah mencintai kita dan Allah mengasihi kita dengan cara kita ni melakukan kebaikan-kebaikan demikian. Juga mengasihi dan mengurniakan segala-galanya tadi. Allah bagi segala-galanya tadi. Manakala seorang itu dengan watak yang asalnya betul-betul mencintai zat yang sebenarnya, melaksanakan kebaikan-kebaikan tadi. Ihsan dipanggil. Kita yang berbuat baik ni datang daripada mana? Allah yang buka, Allah yang dorong dipanggil. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Mana-mana orang yang Allah nak bagi pada dia syurga, Allah akan dia fahamkan dia terhadap agama. Dia menyebabkan diri kita ni bersusah payah kita nak faham terhadap agama, nak belajar, nak dekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah semestinya setiap orang yang bermakrifah sungguh-sungguh dalam masalah ini tidak akan mencintai melainkan kepada Allah Taala semata-mata. Kalau kita faham betul-betul macam ni, kita nampak terus. Orang kaya-kaya yang berbuat kebaikan tadi, punca apa dia berbuat kebaikan ni? Punca Allah yang mendorongkan diri dia. Oleh demikian, kita cintalah Allah. Allah tu yang keutamaan pada diri kita. Kadang-kadang kita tengok orang yang susah payah dalam amal ma'ruf nahi mungkar ni. Kenapa dia jadi demikian? Kerana Allah yang menggerakkan jiwa mereka tersebut, menggerakkan perasaan dia. Lalu cintailah Allah. Itu cara demikian. Bila kita tengok orang dalam hidup ni melakukan kebaikan amal ma'ruf nahi mungkar ni, kita pun rasa kagum. Hebatnya. Jadi bukan kita kagum pada dia, kagum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menggerakkan mereka melakukan kebaikan tadi. Sebab memang hanya Allah jualah yang berhak untuk dicintai, yakni yang Maha Esa dan tiada sekutu yang menyamainya. Seterusnya, marilah kita membincangkan sebab yang ketiga pula. Ni tuan kitab kita sebut dengan cara demikian untuk kitanya sentiasa terdorong dalam mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang ketiga ni tersambung pada minggu yang akan datang pula lah dalam membicarakan tajuk ini, dan mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita. Dalam Instagram tanya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, saya dapat tawaran kerja bank tapi tak disetujui oleh mak ayah. Kalau mak ayah kita tak setuju, tak payahlah cari kerja yang lain lagi, yang lebih diberkati dan dirahmati. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, saya dengar di Selangor sendirian dan keluarga saya di KL. Saya di Selangor sendirian dan keluarga saya di KL. Bolehkah Muhammad Firdaus 46 ni? Tak panjang pertanyaan tu, tapi dia terputus. Takat itu je yang saya dapat demikian. Kita baca doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
Allahumma barik lana bi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna bi Ramadan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya berada di hadapan bangunan 3 blok. Blok yang pertama, blok yang kedua dan blok yang ketiga ini merupakan bangunan yang telah kita bersedia untuk membayarnya. Jangkaan dalam masa 3 ataupun 4 bulan lagi untuk kita bayar bangunan ini, dan kita bercadang untuk bayar dan kita wakaf untuk dijadikan pusat pentadbiran pada Ma'had Tahfiz An-Nabawi dan juga Kolej Ma'had Tahfiz An-Nabawi. 3 blok ini kita bercadang untuk dijadikan tempat pengajian bagi pelajar-pelajar yang sudah habis 30 juzuk Al-Quran Karim. Kemudian mereka menyambung pula ke peringkat syahadah dan juga menduduki peperiksaan SPM dan juga beberapa peperiksaan yang lain pula. Saya bercadang untuk mencari seramai lebih kurang 1,000 orang pewakaf yang sanggup mewakafkan sumbangan sebanyak RM5,000 untuk satu lot. Kalau kita ada lebih kurang 1,000 orang, maka insya-Allah kita akan dapat sebanyak lebih kurang RM5 juta. Bangunan ini berjumlah harganya 5.3 juta. 3 blok ini, 1, 2 dan 3. 3 ini insya-Allah, dan kita telah membayar deposit sebanyak lebih kurang RM500,000 hasil daripada wakaf yang awal yang telah dilakukan sebelum daripada ini. Alhamdulillah, saya berharap supaya kalian cepat-cepat untuk menghubungi talian di bawah ini, talian yang berada ini. Kemudian dalam tempoh bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan ini, kita mengharapkan agar seramai mungkin sahabat-sahabat yang boleh mewakafkan sejumlah yang demikian untuk arwah ayah, arwah mak dan juga arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kita ini, ataupun untuk kita sendiri. Saya bercadang untuk nama-nama yang telah mewakafkan itu, kita letak di atas namanya nama Allah dan di bawahnya kita letak nama-nama yang pewakaf tadi. InsyaAllah mudah-mudahan wakaf ini diterima di sisi Allah dan menjadi sumbangan yang baik di kalangan kita pada setiap ketika dan setiap masa di kalangan kita ini sendiri, insyaAllah. Terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan. Mudah-mudahan wakaf kita diterima di sisi Allah.